Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita meneruskan pengajian secara maya ini, PDPR, dan insya-Allah pada kesempatan ini kita akan meneruskan lagi bacaan daripada surah yang kedua, iaitulah surah Al-Insan. Jadi insya-Allah pada PDPR yang lalu kita dah pun sama-sama membincangkan berkaitan dengan surah As-Sajdah. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan meneruskan perbincangan dalam surah Al-Insan pula, yang mana kita akan memfokuskan kepada bacaan dan juga kepada makna-makna ayat. Insya-Allah moga-moga dapat membantu kamu dalam menyediakan dalam membuat persediaan dalam menghadapi Syafawi nanti insya-Allah. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, jadi insya-Allah pada kali ini kita akan membaca daripada ayat 1 sehinggalah ayat 5. Marilah sama-sama kita membaca dan membincangkan perkara-perkara yang ada dalam surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ulang. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Di dalam ayat ini kita perhatikan ada satu kalimah, iaitu insan. Maka di sini diambil sepenuh nama ini, maka dinamakan surah ini sebagai surah Al-Insan. Dalam surah ini menceritakan berkaitan dengan penciptaan manusia, yang mana pada ayat yang pertama telah pun Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita bahawa sebenarnya dulu ni kita tidak ada. Sebelum ni kita tidak ada di dunia ini. Jadi Allah ingatkan kita kembali, asalnya kita tiada, kemudian kita ada, dan bagaimana kita diciptakan. Oleh sebab itulah dalam surah ini kita nak memahami bagaimana kejadian kita ataupun kejadian manusia. Baik, dari segi makna dia kita lihat, iaitu hal ata 'alal insan. Baik, apa maksud hal ata 'alal insan? Kalau segi bahasa Arab, kalau dia ada hal, apa maksud hal? Hal itu sebagai pertanyaan, adakah ataupun bukankah. Hal itu maksudnya bukankah, atau ni artinya telah datang. Alal insan, kepada manusia. Ingatlah, ala tu maksudnya kepada, insan manusia. Jadi sambil-sambil itu kita boleh tambah istilah bahasa Arab. Itu yang maksud, saya ambil sekat-sekat. Bukankah telah datang kepada manusia. Hinun artinya satu waktu. Hinun, satu waktu. Minad dahri, daripada masa. Ad-dahri itu artinya masa. Hinun itu artinya satu waktu. Minad dahri, masa, daripada masa.
Lam yakun. Lam yakun ni maksudnya belum menjadi. Belum menjadi ni maksudnya tak ada. Sebelum tu kita tak jadi manusia lagi. Syai'an mazkura, belum menjadi sesuatu yang disebut. Mazkura ni. Okay, sebelum ni tidak ada nama Ahmad. Orang tak sebut pun Ahmad. Tapi bila dia muncul di dunia ini, maka kita sebut dia sebagai Ahmad. Tapi sebelum tu dia tidak ada pun. Dia tak jadi dalam bentuk manusia pun. Entah dia di alam mana. Pada masa tu kita di alam roh. Kita belum dimasukkan ke dalam jasad. Jadi Allah nak bagi tahu sebagai permulaan ini bahawa manusia ini sebelum ada di dunia, manusia tidak ada. Kita tidak ada. Itu maksudnya dalam ayat yang pertama ini. Okey. Jadi saya harap kamu boleh tambah lagi koleksi istilah bahasa Arab kamu. Kamu ambil perkataan yang kamu belum tahu lagi dalam ayat 1. Okey, antaranya mungkin kamu tak tahu hinun. Hinun tu artinya satu waktu. Ad-dahri. Kita ambil lah, tulis dalam buku catatan tu. Ad-dahri tu artinya masa. Okey, masa. Hinun artinya waktu. Ad-dahri masa. Syai'an, syai' sesuatu. Mazkura yang disebut. Mazkur, zikir. Mazkur tu yang disebut. Okey, itu untuk ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Baik, kita waqaf di situ. Berhenti di situ. Saya ulang balik. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Okey, berhenti di situ. Faja'alnahu sami'an basira. Kemudian kita mula balik dengan faja'alnahu. Sambung terus. Dalam ayat ni kita lihat dari segi makna, iaitu inna khalaqnal insan. Kita ambil sikit-sikit. Inna, apa maksud inna? Inna ni artinya sesungguhnya. Jadi inna ni Ustaz semua dah tahu dah makna dia. Okay, bagi yang tak tahu lagi tu, ingat. Inna tu artinya sesungguhnya. Khalaqna. Khalaqna tu artinya kami telah menciptakan. Khalaq. Okey, ingat di situ dia ada dua tu. Khalaqna. Khalaq tu artinya kami telah menciptakan ataupun telah menciptakan. Na tu maksudnya kami. Ingat. Okey, kalau dia ada na tu di hujung tu maksudnya kami. Jadi kami telah menciptakan. Ingatlah, khalaqna maksudnya kami telah menciptakan. Al-insan, iaitulah manusia ini, min nutfah. Min nutfah ni artinya daripada nutfah. Nutfah ni artinya air mani. Nutfah tu air mani. Amsyajin yang bercampur-campur. Okay, air mani yang bercampur-campur. Amsyajin. Nabtalih. Okay, jadi sampai amsyajin tu, iaitu adalah penciptaan manusia. Allah nak cerita tentang bagaimana manusia itu diciptakan. Inna, sesungguhnya kami, khalaqna, menciptakan, kami telah menciptakan insan, manusia, min nutfah, dari air mani. Amsyajin, yang bercampur. Yang bercampur ni artinya hasil campuran lelaki dan perempuan, maka terhasillah manusia. Okay, kalau bercampur sesama jenis, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, maka tidak akan
berlakunya penciptaan manusia. Oleh sebab itu, kalau nak jadikan manusia ini, maka perlu bercampur air mani lelaki dan perempuan, barulah terhasilnya manusia. Amsyajin nabtali. Nabtali ni Allah nak jelaskan, Allah ciptakan manusia lahir di muka bumi ini untuk apa? Jadi jawapannya iaitulah pada nabtali. Nabtali itu artinya kami hendak mengujinya. Kami hendak mengujinya. Maksudnya Allah ciptakan kita di dunia ini tak lain tak bukan adalah sebagai ujian dalam kehidupan. Allah akan uji kita. Uji dalam bentuk kesenangan, kesusahan, kegembiraan dan sebagainya. Sebab kita ni di dunia ini adalah sebagai tempat Allah nak uji kita. Jadi kita faham tujuan kita dijadikan di muka bumi ini. Artinya nabtali, kami hendak mengujinya. Faja'alnahu, kerana itu kami jadikan dia. Faja'alnahu, kerana itulah kami jadikan dia. Dia tu, hu tu kembali kepada manusia tadi. Kami jadikannya sami'an, menjadikannya orang yang dapat mendengar. Sami'an, sami'an, ingatlah kalimah sami'an tu artinya dengar. Sebab itu kami jadikan pendengarannya. Basira, dan orang yang dapat melihat. Basira ni artinya melihat. Sami' mendengar, basira melihat. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Ayat yang ketiga. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Baik, inna pula. Inna kita dah tahu dah makna dia. Sesungguhnya. Hadainahu, ingat itu dia ada dua pecahan. Hadaina dengan hu. Hadaina tu artinya telah menunjukkan. Hu tu kepadanya. Ingatlah kalau ada hu di ujung tu, hu, ha, itu maksudnya nya. Hadainahu maksudnya Allah telah menjadikan ataupun menunjukkan jalan. Hadainahu, kepadanya. As-sabil, as-sabila ni artinya jalan. As-sabil, fi sabilillah. Sabil, berperang di jalan Allah. As-sabil itu artinya jalan. Sesungguhnya Allah telah menyediakan kepada manusia itu jalan. Imma. Imma ni sama ada syakiran, manusia itu bersyukur. Wa imma kafura, dan ataupun mereka kufur. Allah dah tunjukkan kepada kita ni jalan kebenaran, jalan kejahatan. Maka terpulang kepada manusia itu nak ambil jalan yang mana? Jalan yang syukur, jalan yang baik, ataupun jalan yang kufur, jalan yang buruk. Jadi Allah dah sediakan jalan kepada kita. Baik, saya ulang balik. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Ayat yang keempat. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Baik, ayat
ini maksudnya iaitu inna. Bila sebut inna tu maksudnya sesungguhnya kami. A'tadna ni kami menyediakan. Na tu ingatlah, na tu maksudnya kami. Kami telah menyediakan lil kafirin, bagi orang kafir, salasila. Salasil ni artinya rantaian, rantai-rantai. Salasir artinya rantai-rantai. Wa aghlalan, dan belenggu-belenggu, dan neraka yang marak menjulang. Jadi Allah dah bagi tahu dah kepada orang-orang kafir, Allah dah sedia dah kepada mereka ni rantai-rantai dan belenggu-belenggu, dan juga neraka yang marak menjulang. Allah telah sediakan untuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang jahat di dunia ini. Jadi Allah dah sedia dah benda-benda ni. Allah dah sedia dah salasil. Salasil itu artinya rantai-rantai. Wa aghlalan, belenggu yang diikat di leher-leher manusia. Wa sa'ira, dan api neraka yang marak menjulang. Okey, jadi ingat istilah-istilah tu. Okey, a'tadna, apa maksud a'tadna? Kami telah menyediakan lil kafirin, bagi orang kafir, salasila. Apa dah salasila? Rantai-rantai. Aghlalan, belenggu. Sa'ira, api neraka yang marak menjulang. Saya ulang balik. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Baik, ayat yang kelima. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Baik, kalau kita lihat ayat yang kita baca tadi, yang berkaitan dengan penciptaan manusia ni, daripada ayat 1 sampai ayat 3, itu yang berkaitan dengan manusia. Ayat 4, ayat 5 pula Allah cerita tentang balasan yang akan diterima oleh orang kafir dan orang-orang yang membuat kebaikan. Itu balasan pula. Okay, jadi di awal-awal tadi Allah cerita tentang penciptaan manusia. Kemudian ayat yang seterusnya ni adalah pembalasan atau pengganjaran. Okey, jadi faham dah susul galu ayat tu. Baik, innal abrar. Apa maksud innal abrar? Inna tu artinya sesungguhnya. Al abrar. Okey, yang ni naik dalam Syafawi baru-baru ni. Al-abrar. Al-abrar ni artinya orang yang membuat kebaikan. Jadi ingatlah istilah al-abrar tu. Al-abrar artinya orang yang melakukan kebaikan. Apa dia balasan yang Allah akan berikan? Iaitulah yashrabuna. Orang yang buat kebaikan ini, mereka minum min ka'sin. Ingatlah, ka'sin itu artinya gelas ataupun cawan, gelas. Min ka'sin. Ka'sin tu gelas. Okey, orang-orang yang membuat kebaikan ni akan minum daripada gelas. Okey, kana mizajuha kafura. Kana mizajuha, yang mana di dalam gelas itu terdapat campuran. Mizajuha tu artinya campuran, campurannya. Campurannya tu campuran air yang ada di dalam gelas tersebut. Kafura, iaitu
sejenis minuman yang dinamakan air kafur. Air kapur, iaitu air kapur barus. Yang mana orang-orang yang baik ini di akhirat nanti Allah akan berikan kepada mereka satu jenis minuman yang mana dicampurkan dalam gelas mereka itu air kafur. Air kapur barus tu. Okey, jadi fahamlah maksud ayat ni. Kalau naik lagi selepas ni, kamu dah boleh terjemah dengan baik dah. Innal abrar artinya sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan. Yashrabuna, mereka diberi minum, min ka'sin, daripada gelas, kana mizajuha, yang mana di dalam gelas tersebut terdapatnya campuran air kafur, iaitu air kapur barus. Itu salah satu nikmat yang Allah kurniakan kepada orang yang melakukan kebaikan di akhirat. Jadi sekiranya kamu tak dapat nak terjemah satu-satu, maka kamu boleh buat secara pemahaman kamu. Kamu boleh buat ayat sendiri, kamu boleh reka ayat sendiri dah. Kamu tulis ayat tu, apa yang kamu faham, tulis elok-elok dan hafal. Buat ayat yang mudah. Ya, kamu cerita dan pentaksir boleh faham apa yang kamu nak sampaikan. Itu pun dah memadai. Kadang-kadang ada yang tak mampu nak terjemah satu-satu. Jadi kamu boleh buat ayat kamu sendiri. Contohnya innal abrar tu kamu boleh buat ayat. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan di akhirat nanti, dalam syurga nanti, mereka akan diberikan sejenis minuman, iaitulah air kapur. Pun dah okey dah. Tapi yang penting kamu buat ayat sendiri, kamu boleh faham dan kamu boleh sampaikan. Itu dah memadai dah. Okey, jadi kita ambil pengajaran daripada Syafawi yang pertama dulu, maka kamu boleh perbaiki lagi dari segi makna ayat. Baik, untuk sesi yang pertama ini kita ambil sampai ayat 5 dahulu. Ayat 1 hinggalah ayat 5. Yang pentingnya Ustaz nak kamu memahami makna-makna ayat tu. Di samping cara membaca surah Al-Insan ini. Okey, jadi insya-Allah sekiranya ada apa-apa pertanyaan, nanti boleh WhatsApp lah secara personal nanti. Insya-Allah moga-moga ada kebaikannya. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.